Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Tertinggal pendahuluan dia. Patut kena ada mukaddimah dia. Tak apa, buat lapiran semula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaminan Allah Ta'ala bagi yang mempunyai ilmu menjurus ke arah bertakwa kepada Allah. Orang yang mempunyai ilmu agama, dengan ilmu itu membimbingkan ia ke arah bertakwa, ke arah takut hatinya kepada Allah. Jadi kalau nak corak selaku dirinya orang yang bertakwa kepada Allah, kenalah memiliki pengetahuan agama, ilmu agama sebanyak mungkin. Utama sekali ilmu tauhid. Kerana ilmu itu membimbingkan kita ke arah mengenali Allah Ta'ala dan membimbingkan kita ke arah perkara-perkara yang sepatut diimani, dipercayai. Yang kedua, ilmu fiqh. Setelah kita kenal dan yakin kepada Allah Ta'ala, tak dapat tidak kita kena melaksanakan apa yang dituntut oleh syariat Islam ke atas kita. Jadi kita nak melaksanakan tuntutan syariat, menepati bagaimana kehendak syarak, kenalah belajar fiqh. Tak cukup setakat kenal Tuhan, yakin kepada Tuhan, cara nak taat ke Tuhan tak tahu. Kalau dilaksanakan berselerak lah nah, tak menepati. Yang ketiga, kena ada pula ilmu tasawuf. Kerana ilmu tasawuf ini adalah satu-satu ilmu memeliharakan hati kita, menjagakan hati kita, mengawal hati sehingga terlahirnya selaku orang yang berbudi bicara yang luhur, bersifat hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Setidak-tidaknya biar dia dapat menguasai tiga ilmu yang penting di dalam Islam: tauhid, fiqh, tasawuf. Dikala ada mempunyai ilmu yang tiga tadi, serta ia yakin kepada ilmu tersebut, akan hasillah pada hatinya sedikit sebanyak tercorak takutnya kepada Allah. Itulah terletaknya untung tuah bagi ahli ilmu agama. Dia kena ilmu di sini, ilmu agama, ilmu din, bukan ilmu sekolah untuk cari makan, itu lain. Bagaimana permaan Allah Ta'ala yang dikatakan orang yang berilmu boleh menjuruhkan ke arah bertakwa kepada Allah. Inilah sandaran nasnya firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, suratul Fatir. Maksudnya hanya yang takut akan Allah, hanya sanya yang takutkan Allah daripada hambanya itu
ialah ulama. Tapi kalau Tuhan dah jamin dah gitu, Tuhan buat keputusan dah, kalangan hamba dia yang takut kepada dia orang yang berilmu. Kok mana sekalipun kalau kita kata saya tak ada ilmu, tak mana apa takut juga, itu takut sekadar kata saja. Kalau dia kata saya tak ada ilmu, jahil pun takut juga. Tanya dia balik, mengapa? Sebab tak ada ilmu tu. Tak ada lain lah. Tak lain tak bekal, sebab tak mengaji. Lepas tu kita tanya dia pula, mengaji ni wajib ke sunat ke harus? Hak fardu ain ni. Dia kata wajib. Kalau macam tu, awak tidak tunang benda wajib tu, awak bermakna awak tidak takut ke Tuhan. Situ mampu dah hujah dia ni. Tapi ada jenis manusia ni, dia suka nak menegak benar basah. Antara penegak dia kata tak ada ilmu pun takut juga. Dia gede bear dia. Jadi fakta dia bercanggah dengan Al-Quran. Al-Quran kata orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba Allah Ta'ala orang yang berilmu, dan dia tak ada ilmu pun takut juga. Jadi apakah hak dia ke pakai Al-Quran? Itulah akhir sudah ke situ jawabnya. Dengan yang demikian, sekiranya ulama, kalau alim dah, macam-macam kitab boleh baca, sementara Jawi Arab boleh baca dah, berani boleh keluar petua dah pula, dengan sanaran nah sekian-sekian umpamanya tingginya ilmu. Tiada takut akan Allah, sayangnya tak takut ke Tuhan. Tiada termasuk dalam golongan ulama warasatul anbiya, tak termasuk dalam gugusan ulama yang menerima pusaka Nabi. Ulama yang takut kepada Allah, ulama yang menerima pusaka Nabi ni. Ulama tu takut. Kalau setakat alim saja, tidak terciptanya hati bertakwa kepada Allah. Tidak dikatakan ulama yang pewarasah, penerima pusaka Nabi. Hadis pertama, kita mula masuk bicara 40 hadis tentang kelebihan ilmu. Termasuklah orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang mengajar ilmu. Maksud kata kelebihan ilmu tu. Hadis pertama, iza aradallahu bi'abdihi khairan faqahahu fid dini. Rawahul Baihaqi. Artinya apabila dikenaki oleh Allah akan hambanya kebajikan, orang tu kalau Tuhan nak beri kebajikan, nescaya faham ia tentang agama, nescaya dia faham. Dia faham hukum hakam agama. Di mana haram, di mana halal, di mana sah, di mana batal, di mana sunat, di mana makruh dan segala-galanya. Jadi bagaimana kiranya nak faham selak-belak hukum hakam agama, kenalah berilmu. Kalau tak ada ilmu tak tahu, pakai redah semata dah. Kalau semayang pun pakai begitulah, atau bukan membujur lalu melatan patah. Maka bagaimana kiranya yang semayang tidak menepati tadi, nak dapatnya kebajikan, nak dapatnya pahala. Hatta kita kata berzikir pun pakai sedap dikata. Orang kata la ilaha illallah, kaedah tajwid, dia punya slang lain. La ilaha illallah, orang la dia kata la. Dah. Kena nak di lagu pula kalimah zikir tu kadang-kadang tidak menepati lagu. Bunyi tu sedap tapi tak ada kualiti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia wasa ke dia apa ni? Dia baca gitu, dia baca wasa ke? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bunyi itu sedap juga.
Kalau suara tu baik lagi sedap. Kalau nak wasa tidak macam tu. Kalau nak wasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di akhir tu bagi di hadapan. Kalau nak wakah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Ini wakah pun tidak, wasa pun tidak menepati. Apa? Tak ada ilmu tajwid kan? Ada juga ni kelah iman kan? Dia tasbih lepas sembahyang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada sebab takut kepacak dalam bukit. Apa subhanallah, subhanallah? Nak wakah-wakah lah. Subhanallah, subhanallah. Ni ada Alhamdulillah, alhamdulillah, kuat tak? Nak ajuk pun tak kena. Bukan suka mengajuk. Nak ke muka tanpa betulan. Zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takdih dan sebagainya. Sepabah juga. Hadu an la ilah alif sin ashillah. Katanya kau pelan sangat. Kalau pelan sangat siapa tak dia dengar? Orang bukan panggil baca. Orang bukan panggil sebut. Jenis baca, jenis sebut siapa dia dengar. Lebih-lebih lagi azan. Guna mikrofon pula. Siapa kehilang tak dengar. Dengar hadu Allah. Mengapa jadi gitu? Kerana tak ada ilmu dalam bidang azan, dalam bidang bang. Kesimpulan kita apa suatu gerak kerja dalam agama ni mesti berterah kepada ilmu. Wa imam semayang, wa imam apa sekalipun. Sebagaimana kata semayang Jumaat, kita fiqh ni berpegang di bawah dasar mazhab kita Syafi'i. Orang Melayu ni Syafi'i, mazhab fiqh. Dan kalau sudah diputuh oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'i, akal bilangan ahli jemaah mesti genak-genak jangan kurang daripada 40 orang ahli jemaah. Tiba-tiba dia buat kurang pada 40. Kurang bilangan daripada 40 tu bukan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hak muktamad skor kurang 40. Tak cukup 40 walaupun tidak muktamad. Ada ulama lain kata boleh 12 orang. Berbagai-bagai pendapat kurang pada 40. Ulama mana? Maliki, Hanafi. Kita ni Syafi'i, apa dia punggah mazhab lain ke dalam amalan kita Syafi'i? Dia pun ulama muktabar juga. Dan kalau nak ikut mazhab dia, kaedah fiqh kenalah bertaklid pada mazhab dia. Bukan fanatik. Bukan langsung tidak ada ruangan yang dibolehkan bertaklid setelah darurah menjadi kesulitan kita beramal dalam mazhab kita. Boleh ditaklid, tapi syarat taklid. Tu pula. Ini tak pakai buat begitu. Buka-buka ada kaum lain kata boleh buatlah. Walaupun mazhab lain. Kalau macam tu juga, pergi ke Afrika, pergi ke negara Sudan, dalam bab pemakanan, mazhab Maliki ni luar. Semua melata boleh makan belaka. Jangan duk makan babi sudah lah. Gua nak agak. Masak kari dah kita dah nah. Takak zirapah ke masak kari zirapah boleh makan orang satu taman tak habis. Apa? Ada dalam mazhab ulama kata boleh. Yang tak bolehnya Syafi'i. Pula dah. Itu dia panggil kalau kita tidak melaksanakan ibadat itu secara taklid, mengikut syarat-syarat kelayakan bertaklid, maka jadi ibadah kita di kala itu dipanggil talfiq. Ibadah talfiq ini mengikut faham ulama ahli sunnah wal jamaah kita
tidak diakui sah. Kecuali pahaman yang luar daripada ahli sunnah tu, dia pakai bedah semata, dia tak ada taklid, tak ada talfiq. Asal ada pendapat ulama dia raut habis. Dia tak terikat pada mana-mana mazhab. Oh, macam tu luah lebih. Luahlah kitanya. Kesimpulan bawa cerita ni, apa suatu amalan mesti kita berterah kepada ilmu yang cukup. Maksudnya penting kita kepada ilmu, kerana daripada ilmu terhasil kebajikan, iaitu dapat menilai haram halal pada suatu, dan juga mengetahui syarat rukun sah batal dan pekerjaan amal ibadah. Setelah dapat dinilai olehnya sebegitu, ada harapan lah akan dapatlah pahala daripada amal ibadah dia tadi. Itulah penting ni. Zaman kita ni zaman fitnah, bukan zaman bala sahaja. Zaman fitnah agama sudah menjadi-jadi. Tahu kalau buka dalam pes macam-macam pendapat. Sampai mereka Allah tu bukan Tuhan. Betul lah, Allah tu nama Tuhan, tapi direct kita kata Tuhan, apa salahnya? Hadis kedua, iza mata ibnu adama alif baril patah adamat, iza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin ilmin yuntafa'u bih wa sadaqatin jariyatin wa waladin salihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Hadis ni, hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim. Hadis riwayat Muslim. Artinya apabila mati manusia, sudah mati, tak ada jenis tukar langit, semua mati, nascaya putuslah amalannya. Dia kalau mati tak ada peluang lagi nak beramal. Walaupun kelas tok guru, tak ada peluang boleh mengajar, dah mati. Sebab itulah ni amal ibadat semasa hidup ni, lebih lagi semasa sihat ni, pulung habis dan tua akan datang. Tangga mana sangat boleh buat dah tahu lah. Kalau orang sembahyang berdiri, kita sembahyang duduk, tapi mujur gak buat walaupun duduk. Ni gagah berdiri kulu kili semata duduk, pakai langsung tak buat. Betapa tak kena sakarnya kita dah nah. Nak tunggu apa? Tunggu tua mari. Kalau zaman muda dah malas, jangan diharap zaman tua tergajing. Dia ikut agenda malas zaman muda tu. Orang yang boleh sampai rajin zaman tua tu bermula daripada zaman muda tu, dididik dah, dia baca dah, dia terang dah dia. Sebab itulah tepat mengaji sebagai medan pendidik. Kalau kita tak didik bermula daripada masa belajar tu, tak ada harapan dah. Keluar gerangan belajar mendidik, jangan duk bercampur bergaul dengan manusia hengok perok baru nak didik. Duduk tempat yang agenda teratur pun tak terdidik. Orang ngaji pun nak agenda sudah teratur, semayang berjemaah, waktu mengaji, itu didikan dah tu. Benda sebegitu. Kalau kita balik ke taman, ke kampung kita, oh alah, nak kalau rumah tu jauh pula dengan surau masjid, oh Allah Rabbi, tak merasa alah semayang jemaah dah. Dalam suasana baru nak didik jiwa kita, jangan dimimpi dah. Cakap boleh, buat tak boleh dah. Tak. Apabila mati manusia, nascaya putuslah amalannya, nak beramal tak boleh, dah mati. Al-maklum lah. Dah masuk kain kutung. Kecuali tiga perkara ni, walaupun mati sekalipun, walaupun peluang beramal tidak dapat beramal sekalipun, tetap pahalanya senantiasa sampai kepadanya, senantiasa dapat.
illa min salasin, kecuali 3 perkara. Ilmi yuntafa'u bih, ilmu yang diberi manfaat. Makna ilmu yang beri manfaat tu kita mengaji-ngaji sampai lebih kurang pandai, kita bimbing orang yang kurang pandai dari kita. Jangan kita bimbing orang dah pandai. Orang dah pandai, dia goh dia tak nak mengaji, dia dah pandai. Dia tak pandai berenyok lagi. Tak boleh mengajar orang tu. Mengajar budak-budak, mengajar juga, bimbing juga tu. Selagi orang beramal dengan ilmu kita, orang boleh faham Islam selak-belak hasil ajaran kita kepada dia. Oh, saham pahala kita ada di situ. Saham pahala kita ada di dia tu. Dia pandai baca Quran, hasil ajaran Quran kita kepada dia. Dia baca Quran pun boleh pahala, kita ni pun boleh pahala juga. Patan dia baca Quran. Kita ajarkan dia dalam bab semayang sampai betul pelaksanaan semayang dia. Dia pun boleh pahala sebab semayang betul. Kita pun boleh pahala juga hasil. Sebab apa? Sebab betul pelaksanaan semayang dia tu hasil ajaran kita kepada. Sinilah terletaknya untung tua orang mengajar. Sebab itulah orang mengajar ni dia tak boleh pergi kepada kosak dengan mengajar tu nak cari kekayaan di sebalik mengajar. Sebagai contoh, dia letak harga. Boleh nak undang saya ceramah, satu sesi, satu kelas ke, dengan nilai harga sekian. Kalau macam tu sejauh mana nak dapat pahala? Sebab dah berat kepada dunia daripada ibadat yang bahasa akhirat. Ibadat yang bahasa akhirat ni, kalau kita campur bau dengan dunia, kalau banyak peratus dunia dari akhirat, tak ada pahala. Hatta sama banyak 50-50 pun tak ada pahala lagi dah. Wasadaqatin jariyatin, dan sedekah jariah. Sedekah jariah, makna sedekah jariah ni kita sedekah sesuatu yang kekal. Kita sedekah sesuatu yang kekal, yang boleh bertahan lama. Itu dinamakan jariah. Seumpama kata sedekah 150 RM10 masuk caruman pembinaan masjid, pembinaan surau, pembinaan madrasah, itu sedekah jariah. Sebab masjid tu orang pergi semayang bukan hilang lalu. Kadang-kadang puluhan tahun, hampir 100 tahun baru diroboh. Selagi masjid tu tak rutuh dimanfaat oleh orang, mereka yang infak yang sedekah tadi tetap dapat pahala. Orang masuk dalam masjid tu semayang zuhur, waktu zuhur boleh pahala. Orang masuk semayang asar, waktu asar boleh pahala. Disebab itulah patutnya kita yang ada harta lebih kurang ni, selain daripada kita sedekah jariah untuk diri kita, kita kena ingat orang tua kita, ibu bapa kita, utama sekali dia sudah meninggal. Carunglah sebahagian daripadanya infak sedekah jariah untuk dia. Sebab dia segi nak buat tak boleh dah, harap anak cucu pula lah. Di sini terletak keberuntungan kalau adanya anak-anak yang soleh, dia tidak akan lupa. Sedekah Quran, tapi syarat orang baca lah Quran. Kamu agak tak baca, sakat nama jariah lah. Sedekah buat kitab, cetak kitab, apa beli kitab di kedai, tapi syarat orang baca. Wa waladin salihin yad'u la, dan anak yang soleh mendoa baginya. Tu dia dah. Yad'u lahu, baginya, bagi ibu bapa. Adanya. Maksudnya manakala matilah seorang manusia, peluang untuk beramal dan berbuat berhilang. Kena betul lagi tu. Berbuat kebajikan tiada lagi baginya.
Dengan itu terputuslah pahalanya, sebab dia tak boleh buat, tak ada pahala. Kecuali dengan 3 perkara itu mesti dapat baginya pahala. Dengan 3 perkara ni, walaupun dah mati peluang beramal tidak dapat sekalipun, pahala tetap sampai. Pertama, ilmu yang diberi manfaat kepada orang lain, seperti ia menunjuk ajar orang. Kedua, sedekah jariah seperti berimpak, membina masjid, sekolah agama, diwakaf Quran, kitab dan sebagainya, pada jenis sedekah yang kekal, maka pahala tetap sampai kepadanya selagi dia manfaat orang akan dia. Tiga, anak soleh. Setiap kebajikan anak tu sampai pahala bagi 2 ibu bapa, kecuali kejahatan daripadanya tiada sampai baginya. Dosa kejahatan anak tu tak sampai. Bagaimana disebut oleh Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala. Ada 2 dah hadis kelebihan ilmu. Hadis ketiga, afdalus sadaqatu an yata'allamal mar'ul muslim ilman summa yu'allimahu akhahul muslim, rawahu Ibnu Majah. Artinya sebaik-baik sedekah itu, sebaik-baik sedekah, seelok-elok sedekah, bahawa belajar orang muslim, kita orang Islam ni mengaji. Kita orang Islam ni kita mengaji akan ilmu, iaitu ilmu din, ilmu agama tu. Kemudian diajar akan saudara muslim, lepas tu satu dia faham elok gitu gini, dia ajar orang lain. Jadi kita mengajar ilmu agama kepada orang tu menepati sedekah yang terbaik. Dah kalau macam tu tak payah kita sedekah berbentuk duit lah. Kita sedekah ilmu semata-mata sebab kita ada ilmu. Kalau macam tu orang faham gitu, seolah-olah dia tak nak makan makanan banyak jenis. Dia masuk kedai mamak, kalau makan nasi gak kari sama lah. Besok kari, hari ni kari, bulan depan pun kari. Padahal lauk, sarapan lauk pauk tu banyak. Apa macam? Tak makan ni nak merasa belaka tak? Kalau minum air macam-macam jenis air, bukan setakat dia tarik semata je. Sampai ku air mata kucing pun dihirup lagi dah. Macam tu juga kita dari segi pahala ni, bukan nak satu jenis saja, nak bermacam-macam jenis pahala dapat kita milik di hari akhirat. Dari situ, selain pada kita mengajar, berupa sebagai sedekah yang terbaik. Sedekah berbentuk harta pun apa kurang kalau ada harta. Setidak-tidaknya nasihat bagi pandangan yang terbaik kepada orang, itu kira sedekah juga. Maksudnya belajar agama suatu ibadah yang besar. Selain daripadanya dapat melaksanakan tuntutan wajib ainiyah. Kita mengaji ni, kita laksanakan tuntutan yang bahasa wajib ainiyah, yakni fardu ain lah. Selain daripada wajib kifayah. Dan kifayah di samping itu telah pandai dari ilmu yang dia mengaji, dia belajar tadi, dapat menunjuk ajar orang lain berupa sebesar-besar sedekah yang berkekalan. Antara sedekah berkekalan, ilmu kita ajar orang tu. Mana? Selagi orang tu tak mati, dia beramal dengan ilmu kita, selama tu kita boleh pahala. Orang tu pula dia ajar orang lain pula. Sahang tu ada lagi berpanjangan. Jangan main-main. Betul lah, target orang mengaji agama ni biar sampai kat boleh mengajar. Kalau boleh, tak boleh mengajar kita Arab, kita Jawi. Tak boleh mengajar kita Jawi apa payah. Cari mudah-mudah.
Itulah kalau boleh kita ada yang muda-muda ni, orang tak nak ngaji, itu orang dah pandai dah. Tidak semua terpandai belaka. Takkan kelas ustaz nak mengaji dengan kita pula. Kelas-kelas kaki lima hak cafra ni banyak lagi ni. Hak buta agama tu banyak, bagi celik yang orang tu. Catu. Hak tak pandai langsung tu kita bimbing betul bacaan Fatihah dalam semayang, rukun-rukun semayang. Saya ni kalau mengaji kita tak boleh sebab saja dia baca jauh. Kholah umi ke dia. Tak, kalau tak boleh juga umi, kalau tak boleh juga umi, menunjukkan tak sekolah ni. Gak manusia kita ni zaman 60-an kemari tak ada yang tak sekolah dah. Bunyi cerdik tak, kalau tak sekolah cerdik ke mana dah. Tu benda. Hadis keempat, urdu aliman, ring tu mati tu, au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunil khamisa patahlik, rawahul Baihaqi. Artinya jadilah kamu orang yang alim. Makna orang alim tu orang yang ada ilmu lah. Kalau kata alim tu seolah-olah supaya Imam Syafi'i, Imam Bukhari, tidak makna alim sebegitu. Adalah sekurang-kurangnya lepas ada ilmu fardhu ain tu. Tahu kalau tak dapat, orang yang mempunyai ilmu sebegitu pelajar, jadi penutup. Tahu pendengar, tak ada peluang lah jadi pengajar sebab sibuk sangat kerja pagi petang. Jadi pendengar sudah dah. Patut ada kuliah, datang juga dengar, duduk belakang pelajar. Tahu setidak-tidaknya sekurang-kurangnya yang kasih kepada orang-orang tersebut. Orang tersebut sepatut dikasih. Pelajar, pengajar, dan jangan jadi kepada bilangan kelima. Bilangan kelima, bilangan tidak belaka. Alim pun tidak, pelajar pun tidak, mendengar pun tidak, kasih kepada orang yang tiga tadi pun tidak, maka binasa ia. Gulungan lima ni gulungan dikatanya binasa. Maksudnya derajat yang tinggi adalah ulama. Maka itulah sebab disuruh utama oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas daripada ulama selaku pelajar. Makna pelajar ni dia mengaji dengan ada jadual cukup, ada kitab panduan, ada pen untuk tanda, untuk dhabit, tepat ayat-ayat yang sepatut dia dhabit. Itu sifat pelajar. Sifat pelajar. Sebab itulah kitab yang kita ngaji ni, sudah mengaji kena bawa balik. Ini mengaji selera tinggal di surah, tinggal di masjid, tuan dia balik melimba tangan kosong balik, kononnya masuk kelas. Itu bukan akhlak pelajar. Mengapa dia kena buat balik kita? Nak ulang kaji semula ilmu kita mengaji tadi. Ni kalau tahu balik, tak tengok dah. Dia tengok benda lainnya. Betul zaman mana dapat milik ilmu segala macam tu. Orang boleh ilmu tu, ilmu dia mengaji, dia mengulang kaji. Dia baca balik. Tepat tak faham dia tanda. Dia tanya balik, orang lebih arif daripada dia lagi. Macam mana nak baca ayat ni? Orang macam tu tak lama boleh milik ilmu. Kerana daripada pelajatan lahirnya ulama, demikian pendengar masih berada dalam golongan terbaik.
dan setidak-tidaknya yang kasih kepada mereka tersebut, kerana lahir daripada kasih kepada orang tersebut, memberi sokongan kepada mereka itu. Akan tentu dia beri sokongan sedikit sebanyak. Kalau tidak berbentuk harta disokong, berbentuk pandangan, berbentuk menyuntik semangat juang orang mengajar, orang belajar, orang mendengar agama. Itu hasil daripada kasih. Sebaliknya pada kalau dia benci, aku benci tengok dia. Ngapa? Bahasa orang benci. Dia mengajuk agama dia benci. Lepas tu dia cari jalan lah. Macam-macam. Golongan mana ni? Mungkin golongan munafik. Kalau orang mukmin tak kalah sepatut dia benci. Orang menunaikan tanggungjawab agama tak sepatut dia benci. Tapi munafik ni dia benci lah. Sebab apa? Sebab hakikat munafik ni bukan mukmin. Cuma sekadar model saja dia tunjuk, seolah-olah orang yang beriman kepada Allah, tetapi hati perutnya dia engkar perintah Allah. Itu munafik. Hadis kelima, akrimun ulama'u fa innahum warasatul anbiya'i faman akramahum faqad akramallahu wa rasulah. Rawahul Khatib an Jabirin. Artinya muliakanlah ulama. Nabi kata mulialah ulama. Maka bahawa mereka itu, ulama tu penerima pusaka nabi-nabi. Maka bahawasanya sesiapa yang memuliakan mereka itu ulama, maka sesungguhnya ia memuliakan Allah dan Rasul. Menepati dia memuliakan Allah dan memuliakan Rasul. Itu urutan dia. Semacam urutan hari ni lah. Kita kena taat bagaimana diarah oleh pemerintah, sebab kita ni ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taatkan Allah, taatkan Rasul dan taatkan pemerintah. Tu ada urutan dia. Begitu juga urutan hadis ni. Orang muliakan ulama semacam dia memuliakan kepada Rasul dan juga kepada Allah. Sebab apa? Sebab ulama tu orang menerima ilmu yang dipusakakan oleh Nabi. Maksudnya disuruh hormat ulama kerana 3 orang yang bertanggungjawab di dalam hal-hal kerja dakwah. Kerana ia bukan 3 orang, kerana ia ulama, orang yang bertanggungjawab dalam hal-hal, di dalam hal kerja-kerja dakwah. Kalau tak ada kegigihan orang yang sebegini, akan lenyap Islam. Hanya kalau ada pun sekadar tinggal nama saja. Pengisian tidak ada. Jadi Islam setakat nama ni sepekelotong kelapa aja lah. Sedangkan Islam ni suatu agama yang padat dengan pengetahuan. Seperti mengajar, itu tanggungjawab ulama. Mengarang kitab-kitab pada bidang-bidang tertentu dan mentauladani yang elok kepada masyarakat umum. Tanggungjawab ulama tu. Bukan ulama sekadar ada ilmu wa amal seorang tidak menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sekali lagi dia kena mentauladani, mencontoh hal-hal yang terbaik kepada masyarakat umum. Dengan yang demikian, kalau ahlul ilmu tidak memain peranan pada perkara tersebut, akan tentu mengambil alih pada tempatnya oleh golongan juhala. Si jahil pula ambil alih dah. Bagaimana hadis riwayat Abu Naim, yakunu fi akhir zamani ubadun juhalun. Adalah di akhir zaman ahli ibadat dari kalangan yang jahil. Makna ahli ibadat kalangan yang jahil,
ramai orang ibadat tapi ilmu tak ada. Di akhir zaman kita dah sampai mana hok golongan yang tak hera dengan mengaji. Kadang-kadang rajin beribadat, itu dah sampai dah masa bagaimana kata Nabi, yakunu fi akhiriz zaman ubadun juhalun, ahli ibadat di kalangan yang jahil. Hadai ka'anan apatud dini sadasatun faqihum fajir wa imamun jair wa mujtahidun jahidun. Hadai ka'anam wallahu a'lam. Dari hadis-hadis yang begini, tok guru zaman dulu diajar kepada murid-muridnya sebagai sutitan semangat juang ke arah belajar. Walaupun hadis ini sebahagian daripadanya dikategori selaku hadis yang dhaif, tapi atas dasar kita nak menggalakkan, atas dasar tarikh menggemarkan kita kepada belajar, boleh kita amal walaupun hadis itu dikategori selaku hadis yang dhaif sekalipun, selama tidak maudhu'. Wallahu a'lam.